Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar bahagi perpuluhan. Okey, minggu lepas kita belajar darab perpuluhan. Okey, ingat pada yang ni kita nak tengok bahagi perpuluhan. Okey, tengok contoh yang pertama 31.38 bahagi 6. Okey, kalau kita tak ingat sifir, cikgu sarankan awak buat sifir dahulu. Okey, untuk sifir bahagi kita buat bentuk macam ni sebab senang kita tengok yang mana yang kat atas, yang mana yang kat bawah. Tapi kalau awak ingat sifir, itu memang satu bonus untuk awak. Maknanya awak tak perlu ambil masa kat sini untuk buat sifir. Okey, bahagi macam bahagi nombor bulat biasa, cuma yang ni ada titik perpuluhan. Okey, tengok 31.38 duduk dalam. Ingat nombor yang kita sebut dulu mesti duduk dalam, mesti bahagian dalam dia. Sebut dulu duduk dalam. Okey, 31.38 bahagi 6. Okey, kita tak ada sifir 6, tak cukup, jadi kita ambil sifar. Kita ambil sifar. Okey, sifar letak kat sini, 3 tolak sifar 3, turunkan 1. Okey, lepas tu 6 darab 5, 30. Lepas tu 1 tolak sifar 1, ada baki 1. Turunkan 3 kat sebelah dia. Okey, tengok 13 dan sifir 6 kat bawah ni. Tak ada kan? Jadi yang paling hampir dengan 13, dia tak boleh lebih. Dia mesti kecil daripada 13 ataupun sama dekat sifir 6 ni. Kalau 13 ada, ya dekat sini. Lepas 12 ni ada 13. Kita mesti ambil nombor yang lebih kecil. Yang paling hampir dengan 13. Jadi kita ambil 12. Kita letak 12 kat sini. Tengok nombor dia kat atas ni. Letak kat atas ni. Sebab tu cikgu sarankan buat sifir macam ni. Okey, 3 tolak 2, 1. Turunkan kawan dekat sebelah, 8. Okey, 18 ada dalam sifir 6. Tuliskan 18 kat bawah. Tuliskan jawapannya 3 ke atas. Okey, bila kita nak tulis jawapan balik, kita boleh abaikan sifar yang ni. Sifar yang tu boleh diabaikan. Jadi tulis 5.23 sebab ni ada unit, kita tulis balik kg. 5.23. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya, 4 bahagi 5. Nombor 4, nombor bulat bahagi 5. Tapi biasa soalan macam ni dia kata dia akan nyatakan kat situ, nyatakan jawapan dalam perpuluhan. Maknanya soalan ni kena tambah titik perpuluhan dan sifar. Okey, 4 bahagi 5. Kita sebut dulu. Nombor yang sebut dahulu mesti letak kat dalam. Yang disebut dahulu. Jangan ambil yang besar. Mesti yang kita sebut dulu. Yang kita sebut dahulu letak kat dalam. 4 bahagi 5. Okey, lepas tu kita tunjuk kat sini. 4 bahagi 5. Okey, lepas tu kita bahagi macam biasa. 4 tak ada dalam sifir 5. Tengok 4 ni tak ada dalam sifir 5. Tak ada dalam sifir 5. Jadi kita ambil sifar yang paling hampir dengan 4 tu. Dia tak boleh lebih daripada 4. Jadi mesti ambil sifar. Okey, sifar kat sini. Sifar kat bawah ni, sifar. Kat atas jawapan dia pun sifar. Okey, 4 tolak sifar 4, turunkan sebelah dia. Yang tadi tu tak ada tau. Tak ada nombor. Bila tak ada nombor, dia tak boleh ada baki kat sini. Okey. Bila sini sifar, sini sifar. Okey, 4 ni akan jadi baki kalau kita nombor bulat biasa. Sebab tu kita kena tambah titik dan tambah sifar. Titik dan sifar, tengok. Cikgu tambah dah titik dan sifar. Lepas tu baru turun duduk sebelah 4, jadi 40. Okey, 40. 40 ada dalam sifir 5, jadi ambil 40 dan jawapannya 8. Okey, ingat masa nak letak titik, diikut je. Kalau titik kat sini lah kita titik. Kat atas tu. Kat atas. 8, 40. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 8. Yang ni tak ada unit, jadi terus dia tulis sifar perpuluhan 8. Tengok contoh yang seterusnya. Yang ni cikgu bahagi guna kaedah pagar. Nama dia kaedah pagar. Okey, yang tadi kita panjang ke bawah kan. Yang ni kita guna kaedah pagar. Masa nak buat dia, okey, kita buat pagar. Yang kita sebut dulu pun duduk dalam. Ia satu nombor dan ada satu pagar. 2 pagar 8. Pagar lagi 7. Titik tu letak kat pagar. Lepas tu 2 kan. Okey, letak macam tu. 287.2 bahagi 8. Okey, sama je kaedahnya. Cuma yang ni kaedah yang kita pagarkan. Maknanya baki tu dia akan naik duduk sebelah. Tadi bila baki kawan yang turun, yang ni akan naik. Okey. Jadi kalau kita tak ingat sifir pun sama, kita kena tulis sifir ni. Kena buat sifir 8. Jadi satu bonus kat awak yang ingat, orang yang ingat sifir. Okey, yang ni tengok 2 ni tak ada dalam sifir 8. Jadi kita ambil sifar. Letak sifar kat atas. Nampak sifar ni jawapan dia kat atas. Tulis kat atas. Okey, letak sifar kat bawah. 2 tolak sifar 2. 2 ni akan naik ke atas. Duduk sebelah baki ni kan. Dia akan duduk sebelah 8. Jadi 28. 28 pun tak ada dalam sifir 8. Ingat, kalau ada nombor 28 dalam sifir 8, dia akan duduk kat sini. Kita mesti pilih nombor yang kecil dari 28 ataupun sama bila bahagi. Okey, 28 tak ada, jadi kita ambil nombor yang lebih kecil dan paling hampir dengan 28. Jadi kat sifir 8 ni 24.
Nampak cikgu tulis 24. Nombor atasnya 3. Okey, bila kita tolak 8 tolak 4, 4. Baki dia tu, kita bawa ke atas, duduk sebelah 7. Sebab tu kalau kita guna buku petak, cikgu sarankan awak kosongkan kat sini, tulis jarakkan sikit untuk kita tulis baki naik atas tu. Okey, 47 pun tak ada dalam CV 8, ambil 40. Nampak cikgu dah bulatkan merah. 40, nombornya ke atas 5. Okey, 7 baki akan duduk sebelah sini, akan naik 72. Okey, titik ni bahagi kan, titik ni akan follow dia. Cikgu guna warna lain, tak nampak. Titik ni follow kat sini. Okey, 72. 72 ada dalam CV 8, jadi ambil 72. Nombornya 9 yang kat atas tu. Okey, masa nak tulis balik jawapan, sifar ni boleh diabaikan. Sebab selepas sifar tu tak ada titik. Kalau ada titik, kita tak boleh abaikan. Okey, jadi jawapannya 35.9. 35.9. Ni jawapan untuk soalan ni. 287.2 bahagi 8. Tengok, jawapan dia mesti lagi kecil daripada yang ni. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Cikgu dah buat siap-siap dah CV 7. Tengok CV 7. Cikgu ingatkan balik tadi, kalau awak memang ingat CV, memang satu bonus, awak akan kira dengan cepat. Kalau awak tak ingat CV, awak kena bina CV dahulu dan akan ambil masa awak. Okey, kalau kat sini 87.92, 87.92, ingat selepas titik kita baca satu-satu nombor. 87.92, kita tulis yang kita sebut dulu mesti duduk dalam. Cikgu guna kaedah bahagi panjang ni. 87.92 bahagi 7. Okey, tengok nombor 7. Okey, ni CV 7. Jadi CV 7. Yang ni yang kat bawah, semua ni yang kat bawah, ni jawapannya ke atas. Okey. Okey, 8. 8 tak ada dalam CV 7, jadi kita ambil 7. Kalau 8 ada, dia duduk sebelah 7. Okey, nombor ke atas dia 1. Okey, 8 tolak 7, 1. Turunkan 7. Jadi 17. 17 kalau dia ada kat CV 7, dia akan duduk kat sini. Jadi mesti kita ambil lebih kecil daripada 17. Okey, lebih kecil dan paling hampir. Jadi ambil 14. 14. Nombor ke atas dia 2. Okey, 7 tolak 4, 3. Turunkan 9. 39. Okey, 39 tak ada dalam CV 7, ambil 35. Tuliskan kat sini 35. Nombor dia ke atas tu 5. Apa yang cikgu terlupa kat sini, kita letak titik. Kalau titik dia kat sini, ke atas ni kena follow je. 35. Okey, 9 tolak 5, 4. Cikgu bawa ke sini, turunkan 2. Okey, 42 ada dalam CV 7. 7 darab berapa 42? 7 darab 6, 42. Okey, jadi tak ada baki. Kalau ada baki, kita masih kena tambah sifar. Okey, kalau ada baki kat sini, nanti kita tunjuk kalau yang ada baki. Okey, 12. Jadi jawapannya 12.56. 12.56. Okey, tengok contoh yang ni. Sifar pukulan sifar 36 bahagi 6. Ada tempat perpuluhan tu. Sifar pukulan sifar 36. Yang ni cikgu nak buat guna kaedah pagar. Perhatikan betul-betul. Okey, nombor yang kita sebut dulu mesti duduk dalam. Cikgu pagarkan. Okey, sifar titik. Titik ke sini. Nampak. Okey, cikgu pagar lagi. Sifar perpuluhan. Sifar kan? Cikgu pagar kan? Okey. Cikgu pagar lagi. Sifar 3 sini. Pagar lagi. Tengok cikgu tinggalkan ruang kosong. Untuk bila kita ada baki, kita naik duduk atas. Okey, sifar plus sifar 36. Dah betul dah. Tulis macam tu. Bagi 6. Okey, tengok kat CV 6. Sifar memang sifar tak adalah. Jadi kita akan ambil sifar. Sifar pun sama. Titik ni follow je. Kalau titik kat sini, kita follow kat sini. Pun sama sifar. Sifar ni sama je naik kat atas ni. So tak ada nilai sifar. Okay, sifar juga. Okey, kena naik kat atas ni sifar kan. Tapi tak perlu tulis. Okay, 3. Ada ke 3 dalam CV 6? Pun tak ada. Kita kena ambil sifar. Kat atas ni sifar. 3 tolak sifar 3. Bila ada baki kat sini, kita kena naikkan kat sini. 36. Okey, 36 ni ada dalam CV 6. Tengok kat bahagian bawah CV 6 ada 36. Jadi kita ambil 36. Jawapannya 6. Yang kat bahagian atas tulis 6. Okey, bila tak ada baki, biarkan sifar ataupun tak payah tulis apa. Okey, kalau ada baki, kita kena tambah sifar lagi. Okey, ni jadi jawapan dia. Kalau nak salin balik pun tak apa, tak salin balik pun tak apa. Sifar perpuluhan sifar 6. Kalau salin balik, garis 2 kali. Supaya tahu, pemeriksa tahu, cikgu tahu ni jawapan akhir awak. Sifar perpuluhan sifar 6. Okey, tengok macam mana kalau nombor perpuluhan bahagi dengan 10, bahagi dengan 100 atau bahagi dengan 1000. Kaedah biasa kita kira guna kaedah yang buat CV macam ni. Lambat, tapi cikgu tunjuk juga. 18.3 bahagi 10. Ni bahagian je biasa buat CV 10.
Okey, CV 10. 10, nombor 1 ni tak ada. Jadi kita ambil sifar. Letak sifar kat sini. 1 tak ada sifar, 1. Turunkan kawan dia kat sebelah tu, 8. Okey, jadi 18. Okey, 18 pun tak ada dalam CV 10. Jadi kita ambil 10. Nombor 10. Dia ada duduk kat sini. Kalau dia ada, dia akan duduk kat sini. Jadi kita kena ambil 10. Nombor kat atas dia, letakkan 1. Okey. 8 tolak sifar 8, turunkan 3. 83 kat sini. Jadi kita kena ambil nombor yang lebih kecil ataupun sama dengan 83, tapi tak ada 83 kat sini. Jadi kita kena ambil nombor yang lebih kecil. Nombor yang lebih kecil ialah 80. Ambil 80 dan letakkan 8. Okey, 3 tolak sifar 3. Okey, bila ada baki kat sini. Okey, baki kat sini kan. Dah tak ada nombor nak turunkan. Jadi kita kena tambah sifar. Yang kita tambah sifar ni. Okey, jadi turunkan sifar ni jadi 30. Dia tak boleh ada baki. Bila ada perpuluhan, nombor perpuluhan, bila dibahagi, tak boleh ditinggalkan tanpa baki. Tak boleh ditinggalkan dengan baki. Contoh, 3 baki. Tak boleh. Kena cari dulu sehingga 3 tempat perpuluhan. Ni 2 kan. Jadi, kena tambah lagi sifar. Tambah sifar, sebabkan jadi sifar ni. Kita tambah ni. Kita tak ubah nombor, kita hanya ubah bentuk. Tengok, 18.3. Bila kita tambah sifar, dia jadi 18.3 sifar pun sama. Kita sebut 18.3 sifar. 18.3 tak ada benda, tak ada apa, so pun sifar. Sebab tu kena tambah sifar kat sini, jadi jawapan dia 1.83. 18.3 bahagi 10, so jawapannya 1.83. Okey, 60.76 bahagi 10. Okey, kalau nombor perpuluhan bahagi 10, bahagi 100, bahagi 1000, kita boleh guna kaedah ni, gerak titik sahaja. Okey, ni macam 60.76 bahagi 1 je. Cuma kita nak tentukan kita nak letak titik kat mana. Okey, jika bahagi 10 ada satu sifar, jadi awak kena gerak titik perpuluhan ke kiri. Satu tempat ke kiri. Ingat, bahagi mesti nombor tu akan jadi lebih kecil daripada soalan ni. Soalan 60.76 mesti jawapannya lagi kecil. Kalau lagi kecil, mesti nombor tu ke kiri. Bahagi, ada OI kan? Kalau nak bezakan dengan darab baru ni. Okay, kalau darab 10, kita gerak ke kanan satu tempat. Tapi kalau bahagi, dia kiri. Cikgu ingat macam ni. Bahagi, ada OI, lepas tu gerak ke kiri. Okey, masa nak gerak, 60.76 bahagi 10. Kalau ada 10, ada satu je sifar, so gerak satu tempat ke kiri. Nampak? Titik ni akan bergerak. Bergerak, dia akan duduk kat sini. Okey, jadi jawapan dia 6.076. Jangan tak gerak. Titik tu mesti gerak. 60.76. Bila bahagi dengan 10, ingat gerak satu tempat ke kiri. Jadi titik tu mesti bergerak. Jadi jawapan dia 6.076. Nampak jawapan dia lebih kecil daripada soalan. 60 soalan dia. So bila kita bahagi dengan 10 orang, seorang dapat 6.076. Okey, tengok. Kalau 10.4 bahagi 100, ada dua sifar. Ada dua sifar kat situ, jadi kita kena gerak titik perpuluhan 2 tempat ke kiri. Ingat, dua sifar ni, so gerak 2 kali. 10.4. Dari titik tu kena gerak. Titik ni akan bergerak. 1, 2. Titik akan duduk kat sini. Okey, jadi kita tulis sifar. Sebab tak ada nombor kat sini, kita kena letak sifar. Sifar perpuluhan 1, sifar 4. Nampak ni? Gerak titik. Ingat, satu longkang yang awak buat ni, satu nombor. 1, 2. Jangan besar sangat longkang tu. Jangan satu habis satu nombor. Habis 2 nombor ni habis. Tulis. Dia satu longkang, satu nombor. 1, 2. Okey, dah setiap longkang ni ada nombor, jadi tak perlu letak sifar. Kat sini jadi jawapan dia sifar perpuluhan 1, sifar 4. Sifar ni tak boleh diabaikan. Sifar ni pun tak boleh diabaikan. Ingat, kalau bahagi 100, gerak titik perpuluhan 2 tempat ke kiri. Okey, kalau kita nak semak balik, tengok jawapannya mesti lebih kecil pada soalan. Bila bahagi mesti lebih kecil. 10/4. RM10.40 bahagi 100 orang. So dapat seorang 10 sen. Ni 10 sen ni sampai sini. Okey, 40.5 bahagi 1000 pun sama. Bila bahagi 10, 100 dan 1000, kita kira ada berapa sifar kat sini. Kita bahagi dengan 1 je sebenarnya. RM40.50 bagi seorang. So dapat RM40.50. Tapi ni RM40.50 bahagi pada 1000 orang. So seorang akan dapat berapa? Okey, jadi 1000 ni ada 3 sifar. So kita kena gerak titik 3 tempat ke kiri. Okey, ingat, satu longkang, satu nombor habis. 1, 2, 3. Sini tak ada nombor, sini kita letak titik. Titik ni dah bergerak kan? Titik ni dah bergerak pergi duduk sini. Okey, longkang ni tak ada nombor, kita masukkan sifar. Kat depan pun tak ada nombor, kita kena letak sifar. Jadi kita salin balik jawapannya.
sifar, kena salin balik, jangan tinggalkan macam ni. Sifar, perpuluhan sifar, 4, sifar, 5. Sifar, perpuluhan sifar, 4, sifar, 5. Okey, nampak nombornya makin kecil daripada soalan. Untuk latihan pengukuhan, awak boleh tengok dalam buku teks, muka surat 93 untuk soalan bahagi perpuluhan. Buku teks tahun 4, muka surat 93. Okey, awak buat ni, nombor 1A ni kan. Yang ni ada unit meter. Jadi kena tulis jawapan pun ada unit. Okey, cikgu tunjuk kalau V ni 3 kg bahagi 5. Ingat balik, yang kita sebut dulu duduk dalam 3 bahagi 5. Okey, 3 ni tak ada dalam sifar 5, kita letak sifar. 3 ni akan jadi baki kan. Bila baki, ingat nombor perpuluhan, bila ada baki, dia tak boleh tinggal. Okey, 3 baki, tak boleh. So, jawapan dia kosong. Awak buat jawapan dia sifar, 3 baki. Salah. Bila ada baki, awak kena tambah titik kat sini, kena tambah sifar. Kita tak ubah nombor, kita hanya ubah bentuk. Dari nombor bulat, jadi nombor perpuluhan. 3 sama dengan 3 perpuluhan sifar. Okey, bila macam ni, kita turunkan sifar. Jadi 30. 30 ada dalam sifar 5. Jadi kat sini kita letak titik, follow je titik tu. 30 ada dalam sifar 5, letakkan 6. Jawapannya 30. Jadi jawapan dia sifar perpuluhan 6 kilogram. Okey, yang lain awak boleh cuba sendiri. Okay, bahagi cepat ni pun hanya gerak titik, tak perlu buat bentuk yang panjang tu. Ingat, muka surat 93, buku teks tahun 4.